Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dalam Quran ada 114 surah. Mungkin kita tak mampu kerana faktor usia, kekangan masa. Jadi paling kurang pilih 2-3 surah untuk kita ingat. Saya Ustaz kalau boleh nak ingat surah Al-Mulk lah Ustaz. Sebab saya pernah dengar Ustaz tazkirah, siapa yang baca surah Al-Mulk dapat syafaat. Betul ke Ustaz? Betul. Jadi targetlah. Al-Mulk tak banyak pun, 30 ayat je. Jadi target 1 bulan, contoh setiap malam, pagi, petang, siang, malam, ulang ayat pertama surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengah hari. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Petang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau satu hari kita ulang ayat yang sama, insya-Allah cukup 30 hari sebulan kita boleh ingat 30 ayat surah Al-Mulk. Jadi yang pertama baca, yang kedua tadabbur. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tak nak tadabbur Quran, tak nak belajar isi kandungan Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ke hati mereka yang gelap tertutup ni? Dan yang ketiga, kita amalkan isi kandungan Quran. Bila kita dah belajar, oh dalam Quran sebut solat kena tunai, zakat kena bayar, haji kena usaha pergi, kemudian kita pun amalkan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, iaitu dengan kita mengajarkan kepada orang lain. Bila kita dah pandai baca, kita dah tahu dah isi kandungan Quran, kita dah amal. Yang keempat, kata ulama, hendaklah kamu sebarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, ialah orang yang dia belajar tentang Quran dan kemudian dia mengajarkan pula kepada orang lain. Jadi ajarkan Quran. Makcik ni Ustaz, makcik kalau nak ajar depan orang, makcik tak pandai. Kalau nak ceramah macam Ustaz, makcik tak reti. Tapi kalau membawang, insya-Allah boleh, makcik boleh. Jadi kalau boleh, ajarkan. Kalau segan depan orang ramai, paling kurang keluarga kita. Mungkin suami kita, isteri kita, anak kita. Sebab itu kalau boleh, kita sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu, kita jadi tok guru pertama dalam bab Quran kepada anak kita. Sebab selagi mana anak kita baca Quran kerana ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, selagi itulah kita dapat pahala. Yang ruginya, ramai mak ayah hari ni, dia hantar untuk anak itu pandai baca Quran kepada orang lain. Mungkin sebab dia sibuk, kekangan masa dan sebagainya. Jadi rugi. Sebab anak itu pandai kerana ilmu yang diajarkan oleh ustazah atau ustaznya. Jadi selagi mana anak kita baca Quran, ustaz atau ustazah itulah dapat pahala. Sebab itu kalau boleh, kita belajar. Saya tak pandai Ustaz nak mengajar anak saya. Sebab itu kita kena belajar. Ambil masa, luangkan masa untuk kita belajar.
Dan kemudian bila kita dah pandai, kita ajarkan paling kurang kepada anak kita. Mudah-mudahan anak kita dapat ilmu yang kita ajarkan. Dan ketika itu kita akan membina saham yang sangat lumayan. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tetapi Quran hidup di bibir anak kita, kita dapat pahala. Kita pun pelik, kenapa aku ni makin hari makin tenang dekat sini. Aku rasa aku dah mati dah, amalan tak ada. Rupanya kata malaikat, ada lagi. Apa? Tu anak kamu tu baca Quran. Ilmu kamu ajarlah dulu. Itulah berkalan kamu. Oh, itu rupanya. Sebab itu hari ni kalau boleh, jangan tinggalkan bacaan Quran dalam rumah kita. Didik anak kita supaya pandai. Ini kadang-kadang sedih kita tengok mak ayah ni, subhanallah, bacaan Quran merdu. Ayah dia Tok Imam. Tok Imam utama dekat masjid. Tapi bila dengar anak baca Quran, dia ni baca ke bersyair dia ni? Sebab itu kalau boleh, kita ajarkan anak kita supaya apa? Tahu dan dapat membaca Quran. Jadi ini 4 perkara yang perlu kita buat. Yang pertama ialah baca Quran. Yang kedua ialah dengan kita mentadabbur Quran. Kita mendalami isi kandungan Quran. Yang ketiga ialah dengan kita mengamalkan isi kandungan Quran yang telah kita belajar. Yang keempat ialah dengan kita sebarkan kepada orang lain. Sebab itu Quran pada hari Nabi sebut kalau boleh biarkan di dada kita ada sepotong 2 potong ayat Quran. Sebab Nabi sebut kalau di dada orang yang tiada satu potong pun ayat Quran, umpama rumah kosong, kata Nabi. Cuba kita tengok rumah kosong. Bila rumah kosong kadang-kadang berdebu, bersawang, banyak kotoran, banyak binatang. Jadi begitulah hati kita yang tiada satu potong pun ayat Quran yang kita letak dalam dada kita. Sebab itu kita hari ini kalau boleh jadikan Quran sebagai satu rutin harian kita. Dia Quran ni kalau kita tengok secara besar begitu, secara seketul begitu, kita akan tersaiko. Aduh, nak baca banyaklah pula. Jadi kita limitkan, kita nipiskan. Bagaimana? Contoh dalam Quran ada 114 surah. Ada 30 juzuk. Satu juzuk ada 20 muka surat. Satu muka surat lebih kurang ada 15 baris. Jadi kalau boleh kita bahagi-bahagikan. Contoh kita nak khatam Quran bagaimana? Saya target Ustaz 1 bulan mesti kena khatam. Jadi bagaimana Ustaz? Maka kita bahagikan supaya kita tak tersaiko ataupun tidak stres tengok Quran itu tebal. Contoh, kalau satu juzuk ada 20 muka, kita bahagikan setiap waktu itu 4 atau 5 muka. Contoh, lepas subuh kita bahagikan, kita ambil 5 muka. Lepas zuhur 5 muka. Lepas asar 5 muka. Dan lepas maghrib 5 muka. 20 muka sudah kita baca pada hari tersebut. Satu juzuk sudah kita khatamkan. Dalam Quran ada 30 juzuk. Satu juzuk saya katakan tadi hanya 20 muka surat. Sebab itu hari ni kalau boleh baca Quran. Kadang-kadang ramai juga ibu-ibu, ayah-ayah jumpa saya, Ustaz, tak ada ke amalan yang bila makcik buat Ustaz, bila buat itu dilipat kali gandakan? Saya kata ada makcik. Apa Ustaz? Cerita. Saya kata ada makcik. Amalan ni makcik bukan ulama garanti. Ini Nabi garanti. Iaitu baca Quran. Sebab Nabi sebut, bila kamu baca Quran, satu huruf dilipat kali gandakan kepada 10. Alif lam mim tu bukan satu huruf, itu satu perkataan. Alif 1, lam 2, mim 3. 3 kali 10, 30 pahala kita dapat. Bayangkan kalau kita pulun bab Quran sahaja. Dalam Quran lebih kurang ada 340,740 huruf. Kalau kita khatam satu bulan Al-Quran, 340,740 huruf dilipat kali gandakan dengan 10. Betapa banyak pahala yang kita dapat. Sebab itu kalau boleh pulun Quran. Supaya apa? Quran menjadi satu rutin harian dalam kehidupan kita. Dan paling penting, kita nak dia jadi sahabat kita di akhirat kelak. Sebab kalau kita contoh di dunia ni kan, kita ada sahabat baik. Dia Ustaz selalu tolong saya Ustaz. Kalau saya susah, dialah orang yang cepat tolong saya. Itu kawan di dunia. Tapi kalau di akhirat, kawan yang dekat dengan kita belum tentu akan tolong kita. Takut-takut dia pula, aku rasa dulu kau ada kutuk aku ni, aku punya pahala kurang, jadi aku nak ambil pahala kau, dosa aku kau ambil. Itu sahabat di dunia. Walaupun karib macam mana pun di dunia, belum tentu dia akan dapat tolong kita di akhirat kelak. Tapi ada satu sahabat yang kalau memang kita kawan karib dengan dia,
kita layan dia dengan baik, dia pasti akan tolong kita. Siapakah? Iaitu Al-Quran. Sebab itu kalau boleh jadikan Quran dan juga hadis Nabi SAW sebagai rutin pembacaan dalam keluarga kita. Dalam seminggu sekali paling kurang ajaklah anak kita untuk mengenali tentang Quran, untuk belajar tentang Quran. Hari ini mungkin kita sibuk, ya, saya faham kita sibuk dengan kerja, namun kita boleh usahakan untuk menyuruh orang lain mengajarkan anak kita kepada bacaan Quran. Cuma kalau boleh kita ajar dulu yang utama. Kita betulkan tajwid, adapun kita hiasi dengan taranum supaya lagi merdu bacaannya, kita hantar kepada tok guru yang lain. Jadi mudah-mudahan saya doakan agar kita semua diiktiraf sebagai sahabat Quran, dan bila kita masuk ke alam akhirat kelak, kita dipayungi dan ditolong oleh syafaat Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini yang baik boleh sama-sama kita amal dan sebarkan, dan tidak baik sama-sama kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.